wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan kita kesempatan masa, kesihatan yang baik untuk kita hadir pada malam ini. Dan insya-Allah memandangkan kerja kita yang lalu, masih lagi ada beberapa perkara yang belum disentuh. Jadi saya teruskan dengan perbincangan kerja yang sebelum ini, iaitu berkaitan dengan bid'ah. Dan ia berkaitan dengan hadis yang kelima di dalam Arba'in An-Nawawiyah ataupun hadis 40. Pertama sekali saya ingin bawa kita semua supaya kita tak payah nak pening kepala. Saya dah susun, saya balik rumah, saya baca balik, saya susun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita mudah faham apa itu bid'ah. Pertama, hadis asas tentang bid'ah ini ialah hadis yang kelima daripada hadis 40 itu, iaitu dua hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Iaitu yang pertama, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Iaitu barang siapa yang mereka cipta perkara baru dalam urusan kami yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut ditolak, maka ianya ditolak. Dan yang kedua, iaitu hadis juga daripada Aisyah radhiyallahu anha. Yang hadis tadi riwayat Bukhari dan Muslim, dan hadis yang kedua ni riwayat Imam Muslim rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang bukan daripada kami, daripada urusan kami, daripada agama kami, iaitu fahuwa raddun, dia tertolak. Jadi dua hadis tu merupakan hadis asas tentang bid'ah. Dan kadang-kadang setengah orang bid'ah ni je pandai. Orang yang suka melakukan perbuatan bid'ah. Kita tak boleh kita menjazam, kita kata okey, kau ni ahli bid'ah, kau ni ahli hawa, ahlul hawa wal bid'ah kan. Kau ni ahli bid'ah, kau ni ahli hawa, tak boleh. Sebab kebanyakan apa yang dibincangkan oleh para ulama salaf yang dulu, bila dalam kitab-kitab mereka, siapa yang mereka panggil sebagai ahli bid'ah, iaitu orang-orang yang terlibat dengan bid'ah dalam akidah. Mereka itu memang dipanggil sebagai ahli bid'ah, iaitu antaranya Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidah. Ini memang ahli bid'ah. Memang kalau kita tahu, dia jumpa memang ahli bid'ah. Akan tapi setakat hari ini kita berhubungan dengan manusia lain, kita bermasyarakat dengan manusia lain, kita duduk dengan orang Islam yang lain. Jadi yang pertama sekali kita kena jaga perkataan kita, iaitu dalam hadis Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah, iaitu dalam Kitabul Iman, iaitu apabila sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Islam yang baik? Antara Islam yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, iaitu seorang muslim yang baik, orang muslim lain terpelihara daripada lidahnya, kejahatan lidahnya dan juga kejahatan tangannya. Jadi kita sebagai nak jadi seorang muslim yang baik, nak jadi seorang muslim yang baik, mesti jaga lidah yang pertama, dan juga mesti jaga tangan kita daripada kita menyakiti saudara muslim kita yang lain. Dan kita pun tahu kebanyakan kita yang hari ni kita duduk dengan masyarakat awam, kalau kita kata itu bid'ah pun jadi tak tahu apa. Itu bukan dakwah sunnah kalau begitu. Kita terus kata oh ini kita pancung. Tak.
Ada stepnya, ada akhlaknya gitu. Kan, bahkan ada satu hadis, inna bu'istu liutammima makarimal akhlak. Satu hadis disebut, dikatakan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku diutuskan untuk membaiki, sebagai untuk menunjukkan akhlak yang baik, makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Dan dalam Quran pun mengiktiraf Nabi SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan kau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung, akhlak yang agung, akhlak yang terpuji. Jadi pada hari ini, kalau mungkin sebelum ni kadang kita, kau buat ni bid'ah ni, kau ni ahli bid'ah, jangan. Jangan. Okey, sebab mereka ni kita tahu kadang-kadang sebelah rumah kita tu mungkin dia kerja bawa lori, balik kadang jumpa anak bini je, seminggu sekali, sebulan sekali baru balik, tak sempat nak pergi kuliah agama, nak dengar kuliah di YouTube ke di TV pun tak sempat. Kita ni orang yang banyak masa di masjid, orang yang banyak masa di surau, kita pun banyak bacaan, kita banyak ilmu kita, bila kita dapat, kita pergi ke tempat-tempat ini, tak sama kedudukan kita dengan dia tu. Jadi tak adil untuk kita hukum orang yang orang kata jauh daripada sumber ilmu itu, kita terus menghukumnya engkau ahli bidah. Tak, itu bukan akhlak kita. Akan tapi mesti dinasihati dengan baik, perkenalkan dia dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, baru kita cakap dengan bid'ah. Perkenalkan. Jangan kita nanti kita ada orang dia kenal kita, ini Mamat ni, dia ni Mamat bid'ah. Sebab apa? Tak keluar benda lain daripada mulut kita, bid'ah. Sunnah ni tak keluar. Mesti bagi alternatif. Bila kita kata ini bid'ah, ni sunnah je gini. Ini bid'ah, sunnahnya gini. Bila kata kita zikir secara ramai, membaca Al-Quran secara ramai, ini bid'ah, kita bagi alternatifnya. Bagaimana kedudukan Nabi SAW dengan sahabatnya pada zaman dulu. Mereka berinteraksi dengan Al-Quran, mereka berzikir. Okay? Jadi dua hadis yang ni merupakan hadis asas tentang bid'ah. Man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun. Akan tapi dua hadis ni, yang kedua, hadis yang kedua tu man amila amalan, tak ada pun perkataan bid'ah. Betul. Kadang-kadang setengah orang dia nak argue kita, nak bantah kita, dia kata yang kau cakap dua hadis ni tak ada perkataan bid'ah pun. Mana datang bid'ah? Yang tu kita akan jawab dengan hadis yang lain. Ada hadis yang lain iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis yang selalu disebut sebagai khutbatul hajah. Hadis yang mana Nabi SAW ucapkan benda ni setiap kali Nabi memulakan ucapannya, iaitu may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah, fa inna khairul hadis kitabullah wa hadis haju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Nampak tak perkataan ahdasa daripada hadis pertama tadi? Ahdasa, iaitu mereka cipta perkara yang baru, iaitu dia muhdas. Wa syarrul umur muhdatsatuha, yang seburuk-buruk perkara ialah perkara yang direka. Ahdasa dengan muhdas, yang tadi perbuatan mereka reka perkara baru dalam agama. Itu muhdas ni ialah perkara yang dah direka tu, perkara yang direka. Wa syarrul umur muhdatsatuha, tuan-tuan kena ingat perkataan ni, wa syarrul umur muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara ialah perkara yang direka-reka. Wa kullu muhdatsatin, yang setiap perkara yang direka, setiap perkara baru yang direka dalam agama, bid'atun. Itu jawapannya. Yang tadi tak ada perkataan bid'ah kan? Ahdasa, perkara baru. Macam mana kau kata perkara baru tu bid'ah? Ini Nabi sebut. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara ialah perkara yang direka. Dan tak ada dalam hadis Nabi, kalau perkara berkaitan dengan bid'ah, kita takkan jumpa perkataan sebaik-baik perkara ialah perkara yang direka. Tak ada. Dia sebut syarrul umur, seburuk-buruk perkara, sekeji-keji perkara ialah perkara yang direka. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan perkara baru yang direka itu bid'ah. Bid'atun. Dan ini hadis yang kedua, ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Dia mentafsirkan perkataan ahdasa tadi, muhdas itu bid'ah. Tapi tak ada lagi dolal lah.
dah lalas tak ada lagi. Itu ada hadis lain. Okey, yang ni kita dah tahu dah. Ahdas muhdas itu bid'ah. Bid'ah ni ada hasanah lah. Okey, kita sebut hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, iaitu hadis daripada Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi mengimamkan solat, Nabi menghadap sahabat-sahabat, kemudian Nabi sebut hadis ni dengan linangan air mata Nabi. Nak menunjukkan Nabi ni sangat risaulah lepas kematian dia ni, apa akan jadi, kewafatan Nabi ni apa akan jadi. Itu sebab bila kita kata hadis yang tadi itu menjadi khutbatul hajah. Bila hadis tu khutbatul hajah, pembuka kepada ucapan-ucapan Nabi, khutbah Nabi. Hadis yang saya selalu baca, ustaz kita selalu baca kan, bila dia dah mulakan ucapannya, dan orang sunnah selalu mulakan ucapan dengan hadis tu, khutbatul hajah. Maksudnya Nabi SAW bila mulakan khutbah, mulakan ucapan, Nabi akan mulakan dengan ni, iaitu Nabi berpesan dengan mengikut petunjuk Allah SWT dan petunjuk Nabi SAW. Dan setiap kali dalam khutbatul hajah itu ada pesanan supaya kita meninggalkan bid'ah. Maksudnya ini perkara besar. So setengah orang hari ni dia menganggap bid'ah hanya benda, orang kata benda yang kecil. Dia boleh jentik macam lalat kan. Dia boleh jentik macam semut je. Padahal benda tu benda penting. Kalau benda tak penting, kenapa Nabi ulang-ulang? Setiap kali Nabi mulakan ucapan, Nabi mulakan dengan khutbatul hajah. Kenapa Nabi ulang? Tak ada benda kalau Nabi ulang, melainkan benda tu sangat penting. Sebabkan Nabi menitiskan air mata je. Apa? Disebutkan, usikum bittaqwallah wa sam'a wa ta'ah. Aku berwasiat kepada kamu semua dengan takwa, dengan bertakwa kepada Allah, mengikut sesuai perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Itu takwa. Dengan takwa kepada Allah wa sam'a wa ta'ah, dan kamu dengar dan taat li wulatil amir wa in kana 'abdan habasyian. Dan kamu walak kepada amir, walak kepada pemimpin, taat kepada pemimpin walaupun pemimpin itu hamba Habsyi. Orang Habsyah, hamba Habsyah, kulit hitam kan. Setengah orang dia tengok kulit hitam ni macam low class. Ya, itu yang berlaku. Dasar apetit dia mereka dulu. Orang kulit putih dia punya kasta tinggi, orang kulit hitam kasta rendah. Islam datang, Nabi datang untuk membersihkan benda ni. Nabi kata kau taat, kau dengar dan taatlah walaupun yang memerintah kamu itu seorang hamba Habsyi. Dan kemudian Nabi menyebut fa innahu man ya'ish minkum min ba'di fa innahu man ya'ish minkum ba'di, dan barang siapa yang hidup selepas aku, fasayarah ikhtilafan katsira, dan dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Ya, betul. Lepas kewafatan Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq mengambil alih pemerintahan dalam masa 2 tahun lebih. Itu pun dah berlaku perpecahan di mana sebahagian kecil daripada umat Islam pada hari itu dia keluar daripada agama Allah, separuhnya tak nak bayar zakat. Dan 2 tahun lebih ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyibukkan diri je dalam pemerintahan yang singkat itu untuk menghapuskan orang yang memberontak ni, orang murtad yang tak nak bayar zakat ni. 2 tahun tu tak banyak sangat perubahan yang dibuat dalam pentadbiran semasa zaman Abu Bakar. Datang Umar bin Al-Khattab. Kita tahu Umar bin Al-Khattab ni seorang yang sangat tegas. Bahkan semasa Abu Bakar mencadangkan nama Umar untuk dilantik sebagai khalifah yang kedua, sebahagian daripada sahabat terkejut. Sampaikan dia berkata kat Abu Bakar, ya Abu Bakar, kau nak lantik orang yang hati kering ni. Itu bahasa kita. Kau nak lantik orang hati kering ni. Sampai macam tu sekali. Akhirnya naik juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia perintah selama 10 tahun. Dan kita tengok semasa zaman Umar lah jatuhnya kerajaan Parsi. Jatuh kerajaan Parsi. Zaman Umar. Dan pada zaman Umar lah dapat dirampas semula Baitul Maqdis. Hebat Umar. 10 tahun dia perintah dengan pelbagai perubahan yang dibuat dalam kerajaan Islam pada masa tersebut. Kemudian datang Uthman bin Affan, Dzunurain. Dia digelar Dzunurain sebab apa? Dia kahwin dengan 2 orang anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ruqayyah dengan
Umm Kulsum. Dia kahwin dengan dua anak Nabi SAW. Datang Osman, dia perintah selama 12 tahun. 6 tahun pertama okey. Masuk 6 tahun kedua, itu jadi masalah. Timbulnya seorang Yahudi yang mengaku Islam, iaitu Abdullah bin Sabah. Dia berasal daripada Yaman. Kemudian dia mulakan gerakan di Mesir. Dia pengaruh orang supaya benci pada Osman. Itu sebab hari ni buku teks kita, anak-anak kita hari ni kat sekolah, mencaci Osman. Kata Osman ni dalam pentadbirannya menggunakan harta benda kerajaan. Osman ni kaya. Betul, Osman kaya. Sebelum jadi khalifah dia kaya. Bukan jadi khalifah tu je harta banyak. Dia bukan macam pemimpin hari ni kan. Menangnya jadi YB lah. Daripada miskin tu jadi BMW kat rumah. Osman tak macam tu. Memang dia dulu pun dah kaya. Akhirnya Osman naik sebagai khalifah. Dan pada masa period yang kedua itu terjadinya peristiwa fitnah terbesar pada umat Islam. Di mana pada masa itu Abdullah bin Sabah ni berjaya dalam gerakan dia. Dia pengaruh orang Mesir pada masa tu. Masa tu korang bayanglah, daripada Madinah tu nak pergi Mesir tu dekat ke jauh tuan? Jauh. Hari ni kita senang, dalam tu ada WhatsApp Ittiba' Sunnah, mesej je. Cakap kan, kalau ada orang fitnah Ustaz Musa ni ada orang fitnah ni, dapat terus. Line tak ada tak apa, pakai SMS biasa sampai. Tapi zaman dulu mana ada benda-benda semua, tak ada. Pada Osman dah menjawab semua fitnah yang diberi tu. Kalau kita baca Bidayah wa Nihayah Ibn Katsir, Osman jawab detail setiap perkara yang dilontarkan kepada dia, jawab satu-satu. Kenapa dia tak laksanakan hudud terhadap Ubaidillah bin Umar Al-Khattab? Kenapa dia tak buat ni, dia tak buat tu? Kenapa orang kata dia kaya, dia lantik, dalam kerajaannya banyak orang-orang Bani Umayyah? Semua dia jawab oleh Osman. Akan tapi tak semua orang dengar, orang kata berita Osman membela diri dia tu tak sampai kat semua orang Islam. Tak sampai. Nah, pemberontak tu sebab dia datang ramai, dia kumpul ramai. Akhirnya sampailah dia ke rumah Osman. Dia kepung rumah Osman. Dia katakan lebih kurang ke 40 ke 50 hari dia kepung rumah Sayyidina Osman bin Affan. Dia kepung. Sampailah satu hari dia dah berunding Osman tak nak letak jawatan sebagainya, sebab Nabi dah beritahu dah. Itu mukjizat Nabi dah beritahu Osman, satu hari nanti kau akan diminta untuk meletakkan jawatan kau, jangan bagi. Bahkan pada hari kematian Sayyidina Osman bin Affan tu, dia memimpi jumpa Nabi SAW. Nabi kata, wahai Osman, hari ni kau buka puasa dengan aku. Akhirnya pemberontak masuk ke rumah Osman. Dia bunuh dan dia cederakan pembantu Osman. Dia potong jari isteri Osman, Na'ilah Al-Farafisah. Kemudian dia bunuh sebahagian yang lain, dan dia bunuh Osman bin Affan. Start dari situlah bermula dia fitnah di kalangan umat Islam. Di situlah mula perpecahan besar di kalangan umat Islam, yang akhirnya perpecahan tu sampai sekarang ni belum lagi terubat. Sebab apa? Sebab itu memang dijanjikan. Perpecahan tu memang dijanjikan. Umat Islam akan terpecah dalam banyak golongan. Yang benar satu je, iaitu yang Nabi kata, ma ana alaihi wa ashabi. Iaitu mereka yang ma ana alaihi, iaitu yang Nabi dan sahabatnya berada di atas perkara tersebut. Nabi dan sahabat sesama dengan perkara tersebut. Orang yang selamat. Dan dalam satu riwayat yang lain Nabi kata al-jamaah, jamaah orang Islam yang bersama-sama dengan majoriti orang Islam itu selamat. Sawadul a'zam, firqatun najiyah, iaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Hari ini ramai orang yang dia merebut jawatan Ahlussunnah wal Jamaah dengan berbagai gelaran ESWJ aswajanya. Akan tapi kita tengok manhaj dia, akidah yang tak sama dengan akidah zaman salaf. Dia tengok ibadah yang tak sama dengan ibadah zaman salaf. Dari mana dia kata iaitu aswajah? Dan dia menyesatkan pula orang lain. Baru ni ada convention kan, berbagai perkara dia sebut dalam convention tu, resolusi berbagai perkara. Antaranya yang paling mengejutkan, iaitu dia kata apa? Kepercayaan kepada 3 tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat, bukan daripada Ahlussunnah wal Jamaah.
Bayangkan tuan. Padahal kita tengok dalam buku sekolah, buku agama, budak tingkatan berapa tu tempat ada tentang tauhid 3 tu. Dalam manhaj syllabus Parti Islam Malaysia ada syllabus usrah ada. Usrah apa? Saya pernah tengok buku usrah jim ada dalam tu. Tauhid 3. Bahkan tak payah sebut banyak. Dalam Hasan Al-Banna dalam Majmu'ah Rasail je dia sebut 3 tauhid tu. Yusuf Qaradawi dalam Hakikatul Tauhid dia sebut tu 3 tauhid tu. Habis tu semua ulama-ulama ni, bahkan semua orang organisasi Islam pada yang ada kat Malaysia ni, semua bukan Sunnah wal Jamaah ni. Tak apalah. Dia nak ngaku seorang tak apa. Dia mengeluarkan. Tapi pada masa sama dia kata, orang sunnah ni suka menyesatkan orang lain. Itu yang berlaku hari ni. Di sejak zaman Osman berlaku perpecahan tu tak selesai-selesai. Dan memang takkan selesai. Sebab Nabi dah janji. Nabi kata apa? Satu hari Nabi SAW membuat satu garisan di tanah. Khatta Rasulullah SAW, khattan. Nabi garis satu garisan di tanah, garisan tengah. Faqala hadza sabilullahi mustaqiman. Dan Nabi kata kepada sahabat, dan inilah jalan Allah mustaqiman, jalan Allah yang lurus. Summa khatta khututan. Kemudian Nabi buat pula garisan yang banyak. An yamini zalikal khat wa an shimali. Iaitu Nabi buat banyak garisan, iaitu di kanan Nabi dan juga di kiri Nabi. Nabi buat banyak garisan. Summa qala hadhihi sabilun ala kulli sabilin minhuma syaitan. Dan inilah jalan-jalan, daripada setiap jalan tu ada syaitan-syaitan. Nabi kata yad'u ilaihi, dan dia menyuruh kepada jalan tersebut. Setiap jalan yang Nabi buat tu kiri kanan tu banyak jalan, dan setiap jalan tu ada syaitan. Di mana syaitan ni tugas dia apa? Dia seru orang mukmin ni, mari kat jalan ni, mari ikut jalan ni, ikut jalan ni. Summa tala hadhil ayah, iaitu Nabi sebut, kemudian Nabi sebut satu ayat Al-Quran. Nabi kata wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Nabi sebut ayat Allah SWT. Allah kata apa? Wa anna hadza sirati mustaqiman, dan inilah ia jalanku yang lurus. Fattabi'u. Allah kata ikutlah jalan lurus ni. Wala tattabi'us subula, dan jangan kamu ikut jalan-jalan tadi. Fatafarraqu bikum an sabili. Sekiranya kau ikut jalan yang lain ni tadi, kau akan berpisah daripada agama kau. Kau akan berpisah daripada jalan yang lurus ni tadi. Allah sebut dalam Quran. Bahkan Nabi SAW menyebut satu hadis lain. Nabi kata, la tazallu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq, la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Iaitu pada akhir zaman nanti ada taifah daripada umat Islam ni, ada sekumpulan umat Islam yang memperjuangkan kebenaran, yang tidak akan dapat disentuh oleh siapa pun. Seorang pun tak boleh nak orang kata nak lawannya, tak boleh. Dia akan tetap atas jalan tu. Hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Sehinggalah sampai urusan Allah. Sehinggalah sampai hari yang Allah tentukan, iaitu hari kiamat, barulah terhenti benda tu. Maksud sepanjang masa, sejak zaman Nabi sampailah hari kiamat nanti, ada golongan yang memperjuangkan kebenaran, yang tidak dapat disakiti oleh sesiapa pun. Tidak boleh, tidak membahayakan orang tu, nak buat bahaya kat golongan ni tak boleh. Walaupun apa benda je buat sekali pun tak boleh. Dan orang inilah yang mengikut sabili mustaqimah tadi, sirati mustaqimah tadi. Dan kita berharap dan kita berdoa kepada Allah SWT, kita dah satu golongan tersebut. Dan kita sebut banyak hadis tadi. Hadis yang seterusnya saya nak sebut, bagaimana kita nak tahu, kita kata ini sunnah, ini bid'ah. Mana bukti Nabi SAW kata okey, sunnah ni lawannya bid'ah? Ada buktinya. Ada buktinya. Iaitu seperti mana yang kita sebut tadi. Hadis Nabi kata apa? Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Alaikum bi sunnati. Marilah kamu bersama-sama dengan sunnah aku, dan sunnatil khulafa'ir rasyidin, yang sunnah khulafa'ir rasyidin yang 4 tu, al-mahdiyyin, yang mendapat petunjuk. Tamassaku biha, dan kamu berpegang dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajis,
dan gigitnya dengan gigi geraham, maksud pegang betul sunnah Nabi. Kemudian hadis tu dia tak terhenti setakat tu. Hadis tu tak terhenti setakat tu. Nabi sambung lagi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kamu, beringatlah dengan muhdatsatil umur. Muhdatsatil umur tadi apa? Bid'ah. Dan kamu ingatlah dengan perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'atun. Yang setiap perkara yang direka perkara-perkara baru dalam agama tu ialah bid'atun. Wa kullu bid'atin dalalatun. Dan setiap bid'ah itu dalalah. Nabi sendiri sebut setiap bid'ah itu dalalah, sesat. Nabi sendiri sebut kullu. Perkataan kullu tu itu menunjukkan semua sekali. Dan dia orang dia bersembunyi sebalik perkara berkaitan dengan bid'ah hasanah tu. Siapa ada kertas tu boleh buka muka surat 30. Kita jawab berkaitan dengan perkataan kullu. Saya bacakan, iaitu yang bawah tu ya. Sebahagian pihak yang bermatian mempertahankan amalan rekaan mereka sering mendakwa apa yang mereka lakukan adalah sememangnya bid'ah, namun bukan bid'ah yang sesat, tetapi bid'ah yang baik ataupun lebih masyhur dikenali sebagai bid'ah hasanah. Dakwaan mereka tidak kosong sebabkan mereka menggunakan ayat Quran, hadis, asaran juga perkataan para imam yang takwilkan maksud asalnya kepada maksud yang baru yang bagi menyokong kefahaman serta amalan bid'ah mereka. Antaranya mereka memalingkan ayat surah Al-Aqaf ayat 24-25. Dia nak tunjukkan apa? Kan dalam hadis saja kullu kan semua. Dia nak kata kullu tu tak semestinya semua. Kalau jumpa orang bidah dia akan cakap yang tu. Siapa yang dia ada ilmu sikit dia akan cakap yang tu. Dia akan pesongkan kita dengan benda tu. Dia kata, Nabi kata kullu bid'atin dalalah, kullu tu tak semestinya semua. Dia akan cakap macam tu kat kita. Dia akan ambil ayat mana? Dia ambil ayat Al-Aqaf ayat 24-25 ni. Iaitu falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha 'adzabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Iaitu mereka mengatakan apa? Maka apabila mereka melihat azab itu sebagai awan yang menghala ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, ini ialah awan yang akan membawa hujan kepada kita. Mendengarkan kata-kata demikian, Nabi Hud berkata, tidak, bahkan itulah azab yang kamu minta disegerakan kedatangannya, iaitu angin yang membawa azab seksa yang tidak terperi sakitnya, yang menghancurkan segala-galanya. Tuan-tuan kena tengok perkataan tu, yang menghancurkan segala-galanya dengan izin Tuhannya, iaitu perkataan kulla tadi. Dalam ayat tu tuan-tuan kena tengok perkataan kulla. Siapa ada pen tu atau pemisal budak perkataan. Dia nak palingkan maksud ayat ni, bukan maksudnya segala-galanya. Okay? Maka menjadilah mereka tidak ada kelihatan melainkan tempat-tempat tinggal mereka. Demikianlah kami membalas kaum yang berdosa. Salam. Jadi dia nak kata dalam Al-Quran tadi, perkataan kulla tadi dalam Al-Quran tu, itu bukan maksud segala-galanya. Sebab apa? Alasannya apa? Dia kata bila angin datang, angin kuat datang, orang kata pitung bilung dia datang satu tempat kan, menghancurkan segala-galanya. Dia kata tak semestinya segala-galanya dihancurkan. Ada yang tinggal, dia kata. Ada benda yang tinggal. Betul tak? Bila angin datang, kalau ikut kita fikir ikut kepala je lah. Kan? Ada tak benda tinggal? Memang ada tinggal, sisa tinggal. Kalau ada macam konkrit yang kuat, tinggal. Dia nak kata macam tu. Tu sebab dia kata tak semestinya kullu ataupun kulla itu bermaksud semua. Tak semestinya. Ada yang tinggal. Dan ini sebenarnya dijawab oleh Nah, di sini saya bagi contohlah kita kata, apa dia kata, bila sahabat kita kata rumah si Anu ni terbakar kata. Rumah si Anu terbakar, tak ada apa yang tinggal. Kalau kita cakap tak ada apa yang tinggal, semua terbakar, tak ada apa yang tinggal. Kan? Apa kita faham mula? Dia kan faham tu. Maksud secara umum memang total loss lah. Secara umum total loss.
iaitu tak ada apa yang tinggal lah. Maksud silai sepinggang. Silai sepinggang yang kita faham tu secara umum. Tapi secara umum kita tu kita tahu, dia masa kita pergi rumah je, abu kebakaran tu memanglah ada, bekas yang ada. Tapi kita faham benda tu secara umum. Begitu juga dengan perihal puting beliung tadi, kan? Para ulama tafsir menjawab bahawa yang menghancurkan tu iaitu laluan angin. Angin bila dia lalu kat tempat tu, kan, angin akan hancurkan segala-galanya, tempat laluan dia tu. Dia akan hancurkan segala-galanya tempat laluan dia tu. Walaupun contoh puting beliung tu, kiri kanan puting beliung tu mungkin dia tak hancur sebab dia tak lalu situ. Dia hancurkan segala-galanya yang tempat dia lalu. Jadi kullu tu tetap balik kepada masuk asal segala-galanya. Segala-galanya. Jangan buta hadis Nabi tu. Jangan buta. Bahkan kaedah usul fiqh tu sendiri, ya, kaedah usul fiqh tu sendiri, yang direka oleh para ulama usul, dibuat oleh para ulama usul, iaitu la yasluhu tafsisul ami bil aqli. Para ulama usul kata apa? Tidak boleh mengkhususkan perkara yang umum dengan akal. Mereka mengkhususkan perkara yang umum tadi, kullu tadi ataupun kula tadi, dia mengkhususkan. Dia kata tak, benda tu ada sebahagian tu tak bid'ah. Ada sebahagian bid'ah tu tak dalalah. Dia mengkhususkan itu, padahal dalil yang menunjukkan khusus benda tak ada. Tak ada. Tapi kita akan jawab nanti, iaitu kita akan tengok bagaimana perkataan Imam Syafi'i. Yang kedua tadi. Dan kaedah lain dalam kaedah usul fiqh menyebutkan bahawa al-aslu fil ami al-amalu bihi ala umumihi hatta yujadul mukhassis, iaitu asal lafaz umum. Ingat tadi lafaz kullu tadi, asal lafaz umum, dia umum, kan, semua benda umum. Asal lafaz umum hendaklah diamalkan ala umumihi, iaitu berdasarkan keumumannya, hatta yujadul mukhassis, sehingga ada dalil yang mengkhususkannya. Jadi kalau bila ada kaedah usul fiqh pun, kalau kita jawab dengan kaedah usul fiqh pun, dia pun tak jawab lah. Tak boleh. Itu kaedah dalam usul. Selagi mana perkataan tu umum, tak boleh kita usulkan, melainkan mesti ada dalil. Mesti ada dalil. Ya. Dan senang ceritalah, saya bagi contoh yang lain. Ayat Al-Quran dalam surah Al-Imran. Al-Imran ayat 185. Berkaitan dengan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ada tak yang tak mati? Ada tak yang tak mati? Ada sebagian tak mati. Kan? Yang bernyawa semua mati. Jadi kalau orang-orang yang penyokong ahli bid'ah dia kata kullu ni maksud sebagian, tuan-tuan bagi ayat Quran tu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Semua akan mati, tak ada kecuali. Jadi kullu kat maksud bid'ah ni, semua bid'ah dalalah. Semua bid'ah dalalah. Tak ada kecuali. Kemudian yang seterusnya, iaitu yang kedua, muka surat 32 itu, kata Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam hal berkaitan dengan solat tarawih. Solat tarawih, mereka akan berdalilkan dengan benda ni. Itu famous. Dia kata, Umar bin Al-Khattab sendiri pun kata ada bid'ah yang baik. Apa kata Umar? Saya ambil pendek. Ni'mati bid'atu hadhi. Inilah sebab baik. Inilah senemat-nemat sebaik-baik bid'ah. Kan? Sebab apa? Sebab Umar radhiyallahu anhu pada zamannya, dia mengumpulkan orang ramai, orang Islam pada zamannya, dia mengumpulkan orang ramai supaya solat tarawih di masjid dengan satu imam. Dia kumpulkan orang ramai. Dan lepas tu dia kata apa? Nikmatul bid'ah hadhi. Inilah sebaik-baik bid'ah, gitu. Jadi memang ni orang kata modal besar lah. Bagi orang kaki buat bid'ah ni. Dia ambil Umar sendiri kata ini bid'ah balik. Kita akan tengok apa perkara pertama yang Umar buat tu, solat tarawih itu ada tak dalam hadis? Ada. Solat tarawih itu disyariatkan tak? Disyariatkan.
Yang kedua, sembahyang tarawih berjemaah ni pernah dibuat pada zaman Nabi. Pernah dibuat pada zaman Nabi. Pernah dibuat pada zaman Nabi. Dan itu ada dalam muka surat 32 dan juga 33. Iaitu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kita baca maksud hadis tu. Dan hadis ni Imam Malik, riwayat Imam Malik dan Imam Bukhari, dan hadis yang sahih. Nak menunjukkan bahawa kata apa? Solat tarawih berjamaah bukan mula pada zaman Umar, bahkan mula pada zaman Nabi SAW. Dan hakikat sebenarnya pada zaman Umar tu itu bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Dan kita akan tengok apa bid'ah yang sebenarnya maksudkan oleh Umar ni. Okey. Iaitu Aisyah kata sesungguhnya Rasulullah SAW keluar pada satu pertengahan malam. Baginda solat di masjid Nabi. Beberapa orang mengikuti solat baginda, ni solat tarawih, menjadi makmum, ikut belakang. Pada pagi esoknya orang lain pun bercerita tentang benda tu. Bercerita. Maka berkumpullah lebih ramai lagi pada orang malam kedua. Baginda solat dan mereka ikut solat bersama. Solat ikut sama. Maksud ikut belakang. Maksud Nabi SAW jadi apa? Jadi imam. Yang belakang jadi makmum. Rasulullah SAW keluar bersolat dan mereka ikut solat bersama. Dan pada malam yang keempat, masjid menjadi tidak muat dengan ahli kerah. Tak muat dah. Baginda tak keluar sampailah waktu subuh. Nabi tak keluar. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga Nabi keluar. Malam pertama tu sikit yang ikut Nabi. Malam kedua tambah sikit. Malam ketiga tambah lagi. Malam keempat sampai tak muat masjid. Nak ikut Nabi sembahyang tarawih ni. Sampai tak muat. Tapi Nabi tak keluar. Kemudian lepas subuh Nabi pun menghadap orang ramai. Nabi pun kata, amma ba', sesungguhnya aku bukan tak tahu penantian kalian. Nabi tahu sahabat-sahabat tunggu Nabi untuk imamkan solat tarawih. Nabi tahu. Akan tapi Nabi kata, tetapi aku bimbang difardukan solat tarawih ni ke atas kalian. Sebab apa? Sebab pada zaman Nabi ni Quran turun lagi tak? Quran turun lagi. Kalau Nabi buat benda tu, lepas tu sahabat ikut, Nabi buat berterusan, nampaknya benda tu mampu dilakukan oleh orang Islam. Dan kalau mampu, takut Allah SWT mewajibkan perkara tersebut. Itu sebab malam keempat Nabi tak keluar. Dan hadis ni riwayat Imam Malik dan Bukhari. Jadi terbukti tak benda ni, solat tarawih ni dilaku pada zaman Nabi saja berjamaah? Terbukti pada zaman Nabi pun dah buat berjamaah. Jadi apa hujah kamu nak kata Sayyidina Umar berbidah? Sayyidina Umar hanya menghimpunkan semua orang satu masjid. Bahkan benda tu pun pernah dibuat oleh Nabi SAW. Itu kan bid'ah. Bahkan bid'ah yang dimasukkan oleh Umar bin Khattab ni ialah bid'ah dari segi bahasa. Bid'ah dari segi bahasa. Melalui bid'ah dari segi bahasa ni lah para ulama kena terpecah. Ada bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah makruh, bid'ah haram sebagainya. Itu bid'ah dari segi bahasa, bukan bid'ah dari segi syarak. Bahkan solat itu pun sendiri je sunnah kan. Mana mungkin sunnah itu bertentangan, benda sunnah disebut bid'ah? Tak mungkin bertentangan. Tak mungkin. Tak mungkin. Ya. Dan tuan-tuan kalau tengok muka surat 33 tu, maka kita tengok Ibn Katsir sebut dalam tafsir je. Maka perkataan Ibn Katsir bolehlah diertikan bahawa yang dimaksudkan oleh Umar tentang sebaik-baik bid'ah ialah bid'ah dari segi sudut bahasa. Ibn Katsir sendiri sebut dalam tafsirnya, bid'ah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ini adalah bid'ah dari segi bahasa. Secara umum bid'ah tu perkara, apa-apa perkara yang direka secara umum. Bawa kereta, zaman Nabi tak ada kereta, kita ada kereta, itu bid'ah. Secara umum. Benda-benda baru yang direka secara umum bid'ah segi bahasa. Di sudut bahasa, kerana perbuatan solat tarawih berjemaah bukanlah perkara baru dan perkara yang tiada contoh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibn Rajab Al-Hambali menyatakan bahawa istilah bid'ah mahmudah yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i adalah berdasarkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kan ni'matu bid'ah hazihi, sebab bid'ah adalah ini. Dan yang seterusnya, patut yang ketiga ni, yang kedua pula. Masih lagi muka yang 33 tu, iaitu perkataan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita katakan pendiri ataupun pengasas kepada mazhab Syafi'i. Dari segi perkataan je inilah timbulnya istilah bid'ah hasanah.
Di segi senilah. Dia kata apa? Bid'atun mahmumatun wa bid'atun mazmumah. Wa ma wafaqa sunnah fa huwa mahmud wa ma khalafa sunnah fa huwa mazmum. Iaitu bid'ah itu ada dua jenis. Iaitu satu bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Kemudian bid'ah mazmumah, bid'ah yang dikeji. Dan apa yang ma wafaqa sunnah, dan apa yang bertepatan dengan sunnah, itulah bid'ah yang terpuji. Dan apa yang menyanggahi sunnah, maka itulah bid'ah yang dikeji. Lihat perkataan Imam Syafi'i ni, kan, kita tengok maksud dia. Dan ini diulangi oleh Imam Baihaqi dalam Manaqib Syafi'i. Dia menyebutkan al-muhdatsatu darban. Perkara baru tu ada dua. Dia kata ma uhdisa yukhalifu kitaba wa sunnah au atharan au ijma'an fa hadhihi bid'atud dalal. Iaitu dia kata perkara baru tu ada dua. Pertama, apa yang diada-adakan menyelisih kitab, sunnah, asar, asar para sahabat, tabi'in, najib, ijma', inilah bid'ah yang sesat. Itu bid'ah sesat. Dan yang kedua, apa yang diada-adakan berupa kebaikan yang tidak menyelisihi sesuatu pun daripada yang tersebut, maka inilah perkara baru yang tidak dicela. Jadi daripada dua ni, Imam Baihaqi pun mazhab dia mazhab Syafi'i. Dia ada jasa besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Haramain dia kata apa? Tidak ada orang yang paling berjasa dalam mazhab Syafi'i melainkan Imam Baihaqi. Sebab apa? Imam Baihaqi lah menghimpunkan hadis-hadis, memberi dalil kepada mazhab Syafi'i. Dia ambil dalil-dalil daripada mazhab Syafi'i, dia buat Sunan Al-Baihaqi. Ada 10 jilid lebih kurang. Nak menyokong mazhab Syafi'i tu, dia bagi dalil. Dia susun hadis-hadis dalam mazhab Syafi'i, Imam Baihaqi. Imam besar dalam mazhab Syafi'i. Bahkan dia pun menyebut apa perkataan Syafi'i tersebut. Yang kita pun daripada perkataan Imam Syafi'i dan juga Baihaqi ni, kita boleh buat kesimpulan, kan? Sebenarnya apa yang orang duk kata hari ni bid'ah hasanah ataupun bid'ah mahmudah. Kalau betul-betul dia mengikut mazhab Syafi'i, dia mengikut takrif yang sebenar daripada Imam Syafi'i sendiri. Apa Imam Syafi'i kata pada? Dia kata bid'ah mahmudah ni apa? Yang tidak yang mendapati sunnah. Dan Imam Baihaqi sebut dalam Manaqib dia kata apa? Iaitu yang bid'ah pertama atau bid'ah mahmudah tadi ataupun bid'ah hasanah kita sebut hari ni, iaitu yang tidak menyelisihi kitab, sunnah, asar ataupun ijma'. Itu namanya bid'ah hasanah ataupun bid'ah mahmudah. Hari ni yang diorang sebut bid'ah hasanah hari ni, ada tak benda-benda yang diorang buat hari ni tu, selawat perdana, dengan tahlil arwahnya dan sebagainya, benda tu ada tak dalam kitab, ada tak dalam sunnah, ada tak dalam asar, ada tak dalam ijma'? Tak ada. Jadi bagaimana mereka boleh mengatakan benda itu sebagai bid'ah hasanah? Mereka mengatakan kadang benda bid'ah terpuji. Itu pun sendiri bercanggah dengan perkataan pendiri mazhab Syafi'i sendiri. Dah bercanggah. Bahkan kalau kita tengok juga dalam Manaqib Syafi'i, Asy-Syafi'i, karangan Imam Baihaqi rahimahullah, Imam Syafi'i ni dia terkenal dengan gelaran apa? Nasirus sunnah, pembela sunnah, pendokong sunnah. Imam Syafi'i, mustahil seorang pendokong sunnah dia melakukan ataupun dia membenarkan bid'ah yang dalalah. Tak mungkin. Kalau kita tengok ni muka surat 34-35 ni, saya bawakan perkataan-perkataan Imam Syafi'i nak menunjukkan komitmen dia terhadap berpegangnya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kataannya? Kata, yang kita tengok sama, ayu ardin tukilluni wa ayu sama'in tudhilluni idza rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kunta bi ghairi. Apa kata Imam Syafi'i? Bumi mana yang akan kupijak dan langit mana yang akan menaungiku kalau sampai satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku berpendapat dengan pendapat yang lain. Sampai hadis kat aku timbul pendapat yang lain. Marah Imam Syafi'i. Kan? Imam Syafi'i kata kullu hadisin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa qawli wa illam tasma'uhu minni. Kata Imam Syafi'i, setiap hadis yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah pendapatku meskipun kalian tidak mendengarnya daripada aku.
Setiap hadis, walaupun hadis tu kita tak jumpa dalam mazhab Syafi'i, kita jumpa dalam mazhab lain, itu pun Imam Syafi'i kata itu juga perkataan aku. Itu pun perkataan aku. Okey. Kullu ma qultu fa kana 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma yasihu fa hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam aula fala tuqalliduni. Kata je. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, semua yang pernah aku katakan jika ternyata bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis Nabi lebih utama untuk diikuti dan jangan kamu taklid kepada aku. Kemudian seterusnya, kullu mas'alatin sahha fiha al-khabaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ahli al-naqli bi khilafi ma qultu fa ana raji'un aha fi hayati wa ba'da mauti. Ini macam wasiat dia. Kata je, setiap masalah di sana ada hadis sahih menurut para ahli hadis, lalu hadis tersebut bertentangan dengan pendapat aku, maka aku menarik kembali pendapat aku semasa aku hidup maupun selepas aku wafat, lepas aku mati. Yang seterusnya, idza sahal hadis fa huwa mazhabi wa idza sahal hadisu fadribu biqauli al-ha'id. Ini lagi tegas disebut. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau ada hadis sahih, maka itulah mazhab aku. Dan kalau ada hadis sahih, maka campaklah pendapat aku itu ke tembok, ke dinding. Campak pendapat dia ke dinding. Ini wasiat dia. Dia takut. Imam Syafi'i sangat takut pendapat dia tu bersalahan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang hari ni tak takut. Dia gemar keluar fatwa. Sebahagian besar fatwa ni bercanggah dengan Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak takut. Imam Syafi'i tengok tawaduk Imam Syafi'i. Takut je. Tapi hari ni orang tak ambil benda ni. Dia tak ambil. Suka hati dia. Suka hati dia. Kan? Kemudian yang seterusnya, keempat, bukan yang ketiga, keempat. Ini juga hadis yang sering digunakan oleh orang penyokong bid'ah. Iaitu hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Satu riwayat lain, falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Iaitu barang siapa yang memulakan sunnah yang baik, maka baginya pahala, dan pahala orang yang mengamalkannya sehingga hari kiamat. Dia kata ni Nabi sebut sunnatan hasanatan, sunnah yang baik. Jadi kita boleh mulakan benda-benda yang baik. Dia tak tengok bahawa hadis ini ada je punya asbabul wurud. Hadis yang ada punca Nabi sebut macam tu. Dan bila kita tengok asbabul wurud hadis ni, ternyata apa yang dilakukan oleh sahabat pada masa tu ialah perkara yang bertepatan dengan sunnah Nabi. Iaitu apa? Bila tengok je punya terjemahan hadis ni. Daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya datang sekumpulan Arab Badawi kepada Rasulullah SAW. Mereka memakai pakaian bulu. Baginda melihat buruknya keadaan mereka. Maksudnya mungkin mereka ni kalangan orang miskin, baju pun compang-camping. Mereka ditimpa kesusahan. Baginda menggesa orang ramai supaya bersedekah. Baginda suruh sahabat-sahabat supaya sedekah. Namun mereka lambat melakukannya. Okey, Nabi dah suruh lah. Nabi kata sedekah lah, kesian tengok Arab Badawi ni. Tapi para sahabat pada masa tu lengah-lengah. Lengah-lengah nak ulur apa ni kan, nak ulur bantuan, nak ulur sedekah. Sampailah kelihatan kemarahan pada wajah baginda, sampai baginda nak marah. Kata Jarir, kemudian datang seorang lelaki pada golongan Ansar. Dia bawa sebekas perak tu. Tinggi nilai tu, sebekas bukan sekopeng sebekas. Kemudian datang seorang yang lain pula. Kemudian datang orang ramai turut bersedekah. Maksudnya perbuatan yang tadi, siapa yang mulakan? Lelaki Ansar yang tadi, kan? Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang memulakan dalam Islam sunnah yang baik, lalu diamalkan selepas itu, ditulis untuknya pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya, tanpa dikurangkan pahala tersebut pada pengamal itu sedikit pun. Dan barang siapa yang memulakan dalam Islam sunnah yang jahat, sunnah ni jalan, secara bahasa ni jalan, jalan maksudnya dia buka jalan tu, kalau jalan tu baik-baik, kalau jalan tu buruk, dia orang kata pendahulu, orang yang memulakan, dan diamalkan selepas itu ditulis untuknya dosa seperti dosa orang yang mengamalkannya, tanpa dikurangkan dosa mereka pada pengamal tersebut sedikit pun.
Soalah kalau kita tengok hadis ni, soalah orang yang mulakan dosa, kemudian orang lain ikut perkara yang dosa tersebut, seolah dia macam menanggung dosa orang lain. Seolah-olah kalau kita tengok hadis ni. Dan itu bertentangan dengan Al-Quran. La taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tu tak tanggung dosa orang lain, tapi dalam hadis ni macam nampak tanggung. Dia tak tanggung dosa orang tu, tak tanggung. Dosa yang lain tak tanggung. Dia tanggung dosa sebab dia mulakan perbuatan tu. Itu maksudnya. Dia yang mulakan perbuatan tu, dia tanggung dosa tu. Dia yang mulakan. Dia dosa dia tanggung. Dia tak bertentangan dengan Al-Quran. Dan orang bidah dia ambil benda ni, perkataan sunnah hasanah kat dalam ni. Siapa yang memulakan sunnah yang baik, itu bidah hasanah tu. Situ pun dah beza dah. Satu kata sunnah, satu kata bidah. Kan? Bidah perkara baru yang tak ada contoh sebelumnya. Sunnah ni perkara yang ada contoh. Perkara yang ada contoh. Jadi apa perkara yang sahabat buat dalam hadis ni tadi, yang menyebabkan orang lain ikut je? Sedekah. Sedekah ada tak dalam Quran? Ada dalam hadis? Ada. Bahkan dalam Islam adanya sedekah wajib itu zakat. Jadi sedekah ada. Adakah sedekah bidah? Adakah zakat bidah? Jadi tak boleh guna hadis ni. Sebab yang Nabi sebut tentang benda ni ialah Nabi kaitkan dengan sedekah. Sedekah memang ada dalam sunnah. Bukan perkara baru dalam agama. Okay? Kemudian yang seterusnya, yang kelima, iaitu dia menggunakan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, apa kata dia? Fama ra'ahul muslimun hasanan fahuwa indallahi hasanun. Iaitu, saya potong situ, ambil yang warna hitam tu, muka surat 37 tu. Maka apa sahaja yang dipandang baik menurut kaum muslimin, maka baik pula menurut Allah. Dan apa sahaja yang buruk menurut mereka, menurut kaum muslimin, maka buruk juga menurut Allah. Dia ambil benda ni. Apa yang muslimin kata benda tu baik, baik lah. Boleh habis bidah sana. Dia ambil perkataan Abdullah bin Mas'ud ni. Ini asar daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia ambil benda ni. Padahal hadis ni tak sahih. Hadis ni tak sahih. Hadis tak sahih. Dan kalau kita ambil pun maksud hadis ni, takkanlah orang muslimin nak berpakat perkara yang buruk. Dan dalam hadis ni pun ada perkataan muslimin, orang muslimun. Boleh ke orang muslimun ni, orang muslimin, orang Islam ni berpakat dalam perkara-perkara yang bid'ah yang lain boleh ikut tak? Perkara yang boleh berpakat hanya ialah para ulama, ahli ilmu. Bila mereka berpakat, itu namanya ijma'. Adakah ijma' kaum muslimin diterima? Yang tak ada ilmu kan, diterima? Dalam orang kata dalam sumber perundangan Islam, diterima ke? Tak terima. Yang diterima dalam ijma' tu kan, kita ada Al-Quran, sunnah Nabi, ijma' kias kan, kita ada benda tu kan. Ijma' kat situ tu, ijma' siapa? Ijma' kita ke? Ataupun ijma' orang jahil ke? Tak, itu ijma' ulama'. Tak boleh pakai hadis ni. Bahkan ini asar. Kalaupun asarnya sahih kan, kalau asar itu pun tentangan dengan hadis Nabi, kata bid'ah dalalah, boleh terima? Tak. Jadi yang sebut masuk ijma', kesepakatan kaum muslimin yang diterima sebagai hukum Islam ialah ijma' para ulama'. Ijma' para ulama'. Dan yang seterusnya, yang terakhir, mereka juga mengatakan bahawa ini benda alasan yang sering orang yang menyokong perkara bid'ah ni, dia sering menggunakan alasan ni, iaitu ala syekh, benda ni khilaf, dia kata benda ni khilaf. Dia gunakan satu kaedah fiqh, mengatakan apa? La inkara fi mas'alil ijtihad. Tidak boleh ingkar dalam masalah ijtihad. Tidak boleh ingkar dalam masalah ijtihad. Kan? Dia kata ini masalah khilaf, ulama' selesai lama dah, kata. Tak payahlah kita nak timbulkan pecahan, pecah belahkan masyarakat, kata. Itu benda yang biasa. Benda biasa. Hari ni kalau ustaz-ustaz kita kena gam pun, dia akan sebut dalam surat dia apa? Pengajaran anda dapati memecah belahkan masyarakat. Dia tak sebut benda yang kita ngejawang tu, dia tak sebut, dia tak banyak sebut. Dia sebut apa yang kamu sebut tu, memecah belahkan masyarakat.
Dan kita tengok pun sejarah Nabi SAW, sirah Nabi SAW. Bila Nabi mula-mula buat Islam, berpecah tak masyarakat Arab tu? Berpecah. Berpecah. Kan? Dan bila mula Nabi buat Islam tu, ramai kan yang ikut. Ramai. Bahkan Nabi SAW dituduh sebagai orang gila. Dituduh sebagai orang gila. Dan ikut Nabi pada masa tu orang yang lemah, orang miskin je. Bahkan Nabi Muhammad pun dituduh sebagai pemecah belah masyarakat. Tak apalah, kita redha lah gelaran tu. Tak ada masalah. Kan? Yang penting kita nak supaya orang kita bersatu, orang Islam bersatu di atas nama sunnah Nabi SAW. Dan kita tengok kat sini, apa itu ijtihad? Ijtihad ialah usaha untuk mendapatkan satu kesimpulan baru melalui kajian dan penyelidikan berdasarkan sumber dan kaedah yang sah. Ya. Para ulama berijtihad apabila terdapat satu masalah yang tiada ijma' dan nas yang qat'i yang boleh sabitkan benda tersebut. Bahkan dalam satu hadis Nabi sebut, "Idza hakamal hakimu fajtahidu thumma asaba falahu ajran." Fa idza hakama fajtahada wa idza hakama fajtahida thumma akhtaha falahu ajrun. Iaitu dalam hadis Bukhari ni, hadis sahih. Apabila seorang hakim itu menjatuhkan hukum, berijtihad menjatuhkan hukum, berijtihad, dia mengeluarkan, buat kaji selidik, benda tersebut, jatuhkan hukum. Dan sekiranya hukuman yang dijatuhkan tu, ijtihad yang dijatuhkan tu, ijtihad yang betul, baginya 2 pahala. Dan kalau ijtihad tu salah, baginya 1 pahala. Di sini dalam masalah khilaf ulama, ijtihad ulama, dia ada 2 kan. Ada khilaf muktabar dan ada khilaf tak muktabar. Yang kita raikan ada khilaf yang muktabar. Kita tak ingkar khilaf muktabar, kita tak ingkar. Kita tak ingkar. Sebab masing-masing para ulama kemukakan hujah masing-masing, dalil masing-masing. Dalil masing-masing. Walaupun dalil tu kadang-kadang dalil tu tak sahih, dalil dhaif. Contoh macam masalah jumhur ulama mengatakan masalah qasar salat. Boleh memendekkan solat apabila sampai kepada 2 marhalah. Itu jumhur ulama ada, bukan Syafi'i je. Jumhur fuqaha. Dia fuqaha. Dia berpandangan begitu. Kira sampai daripada 80 ke 90 km 2 marhalah kira-kira itu, maka sampai ke tahap tu boleh kita untuk qasarkan solat. Boleh qasarkan solat. Akan tapi dalam Fathul Bari Imam bin Hajar Asqalani, dan Imam Bukhari sebut tentang qasar ni dalam mu'allaq je, hadis tu mu'allaq. Bukannya hadis yang memenuhi syarat Bukhari, bukan. Tak memenuhi. Dia berpegang dengan hadis 4 burud tu. 4 burud ni merupakan 2 mahalah. Dia pegang tu. Dan hadis tu dhaif. Hadis tu dhaif. Tapi dia pegang oleh jumhur fuqaha. Dalam masalah tu boleh tak kata-kata fuqaha tu buat bidah? Bidah. Tak boleh. Ada kawan kita, dia pegang dengan hari ni kita belajar macam-macam lah. Kita belajar hadis, kita belajar sunnah kan. Kita mungkin selesa dengan pendapat Ibn Hazmin Al-Andalusi, Ibn Taymiyah dengan Ibn Qayyim, yang disebut pendapat mereka dalam fiqh sunnah Said Sabiq, iaitu pendapat mereka, tidak ada satu jarak khas. Jarak khas sebab hadis pelbagai kan. Nabi kata keluar jalan 3 batu, ada 1 batu, ada 16 km, kira 4 farasih, satu farsakh. Nabi dah kasarkan solat. Hadis tu pelbagai. Jadi Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Ibn Hazmin Al-Andalusi, dia mengeluarkan pendapat dia, kata apa? Solat kasar ni dia tak ikut jarak mana kita jalan. Yang penting ikut uruf kita, setempat kita Malaysia ni. Dikatakan kita dah musafir tu macam mana? Kita isi minyak kita banyak, kita siap-siap, anak kita pakai baju elok-elok kan. Itu uruf kita. Walaupun kadang-kadang kita pergi shopping tu, contoh shopping lah kita kata kan. Shopping tu contoh dari Pilah pergi shopping kat Seremban, dekat je, dah sampai 2 malah pun. Tapi kalau kita ikut fikir ahli uruf kat Malaysia hari ni, kita panggil benda tu musafir tak? Musafir. Jadi boleh tak untuk kita kasarkan? Boleh lah. Itu pendapat Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Ibn Hazmin Al-Andalusi. Itu yang kebanyakan kita yang hari ni kita kata kita golongan sunnah, kita pakai yang tu kan. Dan bercanggah dengan mazhab Syafi'i kita.
Dia pakai dengan dua marhalah. Jadi boleh tak kita yang pegang pendapat tadi ni, kita kata siapa yang pegang dua marhalah tu dia buat bid'ah? Tak boleh. Jadi hal ijtihad. Para ulama je ijtihad, dia keluarkan hukum dengan guna hadis juga, walaupun hadis tu tak sahih. Dia tak boleh kata dia buat bid'ah, tak boleh. Itu juga dalam masalah doa kunut, kan? Mazhab mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki ada kunut. Jadi bolehkah kita kata mazhab Abu Hanifah dan juga mazhab Hanbali itu kalau dia tak buat kunut, ataupun kita kata orang yang buat kunut tu buat bidah? Tak boleh. Sebab masing-masing pun berpegang pada hadis yang sama. Tapi cuma cara faham je masing-masing. Tafsiran je masing-masing. Tak boleh. Sebab para ulama je istinbat, dia guna kerah tenaga je untuk keluarkan hukum tu. Ada dalilnya. Itu penting. Ada dalilnya. Yang kita lawan ini bid'ah dalalah, memang ada dalil langsung, dia merepek lebih. Tu kita lawan. Itu kita lawan. Maulud Nabi, mana kata? Ulama mana kata Maulid Nabi ini ada dalam sunnah Nabi, ada dalam Quran hadis? Ada? Tak ada. Bagi satu pun. Bahkan hari ni orang-orang yang dikatakan ustaz tu, di balik daripada Timur Tengah paling kuat buat maulid. Padahal kalau kita tengok ada 3 orang, lebih kurang ada beberapa orang para ulama Azhar yang merupakan bekas-bekas mufti besar Mesir mengeluarkan fatwa, antara je Syekh Hasanin Makhluf, siapa lagi tu, Syekh Ali Mahfuz, mengeluarkan fatwa mengatakan bahawa amalan merayakan Maulid Nabi ini merupakan amalan daripada kerajaan Fatimiyah Mesir, kerajaan Syiah Fatimiyah Mesir. Mereka keluarkan fatwa. Kan? Bukan kita keluarkan fatwa. Jangan marah kita, marahlah dia. Ya. Dan sebagian kadang mereka ni dia itu juga kadang mereka suka guna hadis-hadis yang palsu kadang. Macam kes Nur Muhammad. Nur Muhammad, seorang daripada mantan mufti Mesir juga. Saya tak nak sebut nama. Sebabnya rakam ni bahaya ni. Saya tak nak sebut nama dia. Dia sebut dalam buku dia kata apa? Dia kata dia tahu hadis tu riwayat Al-Hakim. Hadis yang kata tentang Nur Muhammad tu, riwayat Al-Hakim. Dia tahu, dia kata aku tahu hadis tu maudhu', palsu. Tapi dia kata maknanya sahih. Boleh pula gitu. Maknanya sahih. Jadi tak apalah kita buat Nur Muhammad. Bahaya tuan-tuan. Dan baru ni saya pun di Rokan Utara, kita orang membahaskan tentang Nur Muhammad. Ada kata-kata nanti kita akan bahas kat sini tentang Nur Muhammad. Kita akan tengok berselaru Nur Muhammad ni. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu ada dalam zikir munajat kita. Hari ni kalau dipanggil ustaz-ustaz, dipanggil orang agama, pergi ke imamkan qiyamul lail di sekolah-sekolah untuk UPSR, untuk PMR, untuk SPM. Apa benda dia akan buat biasa? Zikir munajat. Dia tak tahu dalam zikir munajat itu ada Nur Muhammad. Tuan-tuan tengok dalam Kashful Ghaibiyah, Kashful Ghaibiyah, kitab Jawi Melayu lama. Kitab Jawi Melayu lama menceritakan asal usul Nur Muhammad ni. Dia ceritakan dalam buku surat 3 awal lagi. Boleh beli buku tu RM3 je. Tapi nak baca tu pun kalau pakcik-pakcik yang dah habis tu kena pakai apa tu? Kantar. Spek tu tak jalan, kena pakai kantar. Dalam tulisan kocik, lepas tu dia macam melokek-lokek je sana. Lepas tu nak sampai maksud itu lambek. Arakia berkatalah Syekh akan ia sayugianya. Banyaklah. Last kali baru sampai maksud. Ada buku dia, saya ada. Memang saya saja beli. Maksud saja beli. Apa dalam kata dalam buku dia kata Nur Muhammad ni asalnya daripada cahaya Allah. Tu satu benda tu dah menyebabkan syirik tu. Bila kalau Nur Muhammad asal daripada cahaya Allah, bayangkan dia masukkan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ni orang ke Tuhan? Cahaya, kalau cahaya tu Allah, cahaya Allah tu zat ke tak? Zat Allah. Zat Allah. Jadi zat Allah dah masuk ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni Tuhan ke manusia? Dia nak bawa kefahaman Trinity dalam Islam. Dia nak jadikan Nabi Muhammad ni macam orang Kristian jadikan Nabi Isa tu, anak Tuhan. Itu pertama.
Kemudian Nur Muhammad ni dia ambil, dia kata mula dia ambil cahaya Allah, kemudian Nur Muhammad ni dia dibentukkan jadi seperti mana bentuk seekor burung merak, dia kata. Burung merak. Dan diciptakan pula satu cermin malu namanya, dia kata. Diciptakan satu cermin malu. Setiap hari, yang satu hari, burung merak ni tadi, tuan-tuan bayang, burung merak ni masuk Nur Muhammad Nur Muhammad ni tadi, dia tengok diri je dekat cermin malu tu. Bila dia tengok diri dekat cermin malu tu, dia berpeluh. Dia berpeluh. Maka dia pun berpeluh sebanyak 6 titik. Peluh tak banyak, 6 titik je. Dia pun berpeluh 6 titik. Daripada peluh 6 titik itulah diciptakannya, titik pertama tu diciptakan Abu Bakar. Kemudian titik kedua jadi Umar, titik ketiga jadi Uthman, titik keempat jadi Ali. Yang kelakar tu titik kelima jadi apa, tuan-tuan? Jadi bunga ros. Bunga ros. Dan titik yang keenam jadi apa? Jadi padi. Nampak sangat hadis tu siapa buat? Orang Melayu buat. Orang Melayu buat. 6 titik. Kemudian burung merak Nur Muhammad ni, dia tengok cermin lagi dia malu. Peluh lagi. Peluh pula. Jadi 6 titik je, peluh lagi banyak. Daripada peluh celah kening ni, Allah jatuh jadilah umat Islam. Daripada peluh telinga tu jadilah orang kafir, munafik dan sebagainya. Nampak tak merepek tu? Itu dia kata ada benda tu ada dalam Islam, tuan-tuan. Sebahagiannya ada gelaran-gelaran yang dia pertahankan benda tu. Benda tu total kita kata benda tu bukan daripada Islam. Dia pertahankan. Muhammad ni orang tarikat buat program ni. Dia dimulakan daripada Al-Halaj. Kemudian disambung pada Ibn Arabi dalam Futuhat Makkiyahnya, yang pengasas kepada Wahdatul Wujud, iaitu Tuhan dengan makhluk bersatu dalam satu badan. Bila sampai ke makam tu nanti, tak payah solat, tak payah puasa, cukup niat. Sebab dah masuk, Tuhan dah masuk diri dia. Dah dia tu Tuhan, buat apa dah semayang lagi? Dia Tuhan, buat apa nak puasa lagi? Bahayanya. Dan ni 9 cukup banyak ni. Jadi itu disebutkan tentang sedikit contoh saya bagi. Berkaitan dengan bid'ah, memang dolalah, sangat-sangat dolalah kita kata. Sangat-sangat sesat dengan dia tu. Dan kita akan tengok muka surat yang ke 37 dan juga 38 itu, iaitu dua hadis Nabi SAW, iaitu orang yang buat bid'ah. Kita hati-hati yang bid'ah sebab apa? Sebab kita takut. Nabi pernah sebut dalam hadis ni, iaitu orang buat bid'ah bila sampai ke akhirat nanti, Nabi tengok ada sekumpulan macam umatnya nak datang kat dia, nak datang kat telaga Nabi, telaga Haud Nabi tu nak datang. Tiba-tiba malaikat halang. Kau tak boleh datang sini. Kau tak boleh datang. Okey. Nabi pun kata itu umat aku. Kenapa kau halang? Kata apa? Suara itu menjawab, kamu tak tahu mereka berjalan melakukan bid'ah, maksiat dan dosa besar. Masa hidup je orang-orang yang datang nak ambil syafaat Nabi, datang ke telaga Nabi tu, dihalang. Nabi kata kenapa halang je tu? Mereka tu. Sebab mereka ni jawab suara yang tadi, mereka tu orang yang melakukan maksiat, dosa besar dan juga bid'ah. Tak boleh masuk ke dalam telaga Nabi, nak minum dari telaga Nabi tu. Sebab apa? Dengan minumnya dapat syafaat Nabi, masuk syurga. Yang tu kita nak. Kita nak masuk syurga. Jadi jauhkan diri daripada buat perkara yang bid'ah. Bahkan yang hadis yang kedua tu, ada ditambah Abu Sa'id Al-Khudri mendengarnya tambahan, mereka adalah daripada umatku. Lantas ada satu suara yang menjawab, kamu tidak tahu apa perubahan yang mereka lakukan terhadap agama sependengaranmu. Sehingga Nabi kata, suhkan. Nabi kata ke orang yang datang tu, yang kena halau tu, suhkan. Celaka kamu. Nabi kata celaka ke orang buat bidah. Na'udzubillah min zalik. Gitu. Sebab kita hari ni memang kita lawan perkara ni. Walaupun nak kata apa tak kata lah. Kalau nak pulau kita pulau lah. Tapi
kita lakukan dengan cara cukup beradab dan cukup berhemah, cukup lembut. Kalau sekali benda tu kita dah buat, orang lawan juga kita sabar. Wa tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Sekiranya kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Allah akan tolong kita. Percayalah, Allah akan tolong kita. Jadi jangan kita duduk diam, kan? Kuan-kuan dalam family kita sendiri kita mulakan. Kan, mulakan dalam family kita sendiri. Jangan duduk diam. Kita tak pandai ceramah tak apa, kan? Kita ada buku, bagi je buku kecil-kecil kat luar tu. Cakap promote dia. Tak pun kertas-kertas yang kita dapat, siapa pun bagi kertas-kertas yang bermanfaat, foto state, bagi baca. Sebarkan. Tak ada masalah. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan minta Allah sekalian, minggu lepas kita dah sebut sikit, 2 minggu lepas kita sebut sikit tentang contoh-contoh bid'ah. Jadi kita sebut beberapa perkara. Okay. Muka surat 39 tu. Yang tadi kita sebut hari Maulid Nabi, kan? Tak lama hari ni, sekarang ni bulan Safar. Tak lama lagi bulan Rabiul Awal. Ke dah ada yang mula dah semangat. Tapi ada sebahagian orang tu dia dah mula daripada awal lagi dah. Dia tak kira bulan yang sekarang ni. Dia jalan satu Malaysia hari ni, semua konsert Maulid, padahal bukan Rabiul Awal pun. Tapi tuan-tuan tengok nanti masuk ke 1 Rabiul Awal, insya-Allah lah kebanyakan masjid surau akan mulakan apa? Berzanji. Berzanji. Elok kalau siapa yang ada jadi AJK surau, dia rapat dengan orang surau, kita cari satu buku terjemahan kepada kitab berzanji tu. Dalam kitab berzanji tu banyak cerita tentang Nur Muhammad. Nur tu berpindah-pindah. Berpindah-pindah daripada Nabi Adam dia buat tu. Nur Muhammad ni dia diciptakan sebelum Nabi Adam lagi. Maksudnya bila Nabi Adam dah dicipta oleh Allah tu, Nabi Adam tengok dekat atas, dekat arasy Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Adam tengok. Kan? Dah ada Muhammad sebelum Nabi Adam lagi. Padahal Nabi kata kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu semua daripada Adam, dan Adam tu daripada tanah. Kita semua daripada tanah. Nabi pun daripada tanah. Innama ana basyarum mislukum. Dalam surah Al-Kahfi ayat 11 sekali. Sesungguhnya aku ni basyar, manusia seperti kamu. Jadi kalau manusia seperti kita, Nabi daripada nur ke? Tanah juga. Bahkan apa makhluk Allah yang ciptakan daripada nur? Malaikat. Itu malaikat. Banyak. Dan saya pun dah selesai dah di Lokantara, kita bahalkan tentang buku Maulid tu. Dah selesai. Fotoset banyak masa tu. Kita tengok mana yang bercanggah. Itu satu. Terbuka aja, alhamdulillah. Terjemahan tu penting. Dia sedap lagu sebenarnya. Dan dia tak tahu masa Maulid tu, bila sampai ke marhaban tu kan, marhaban tu kan, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berdiri tu, itu i'tiqad je Nabi dah datang majlis tu. Majlis Nabi datang majlis Maulid je tu. Bahaya. Okay. Kemudian muka surat 40, saya skip muka surat 40. Jadi kita baca laju, kita baca apa sikit. Iaitu berkaitan dengan upacara berhubung dengan kematian, iaitu mengadakan tahlil, doa, bacaan Al-Quran, kunyit arwah, sama ada pada malam 1, 2, 3, 7, 40 dan 100. Lebih parah jika perbelanjaan itu diambil daripada harta si mati. Ini perkataan saya ambil daripada kitab Fiqh Haji. Lebih parah dia kata, kalau kita ambil benda harta itu daripada si mati yang belum dibahagikan kerana dibebangi termakan harta anak yatim. Dan berkumpul dan mengadakan kunyit arwah sebenarnya bercanggah dalam mazhab Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i kata dalam Ini perkataan dalam Al-Um. Okay? Saya sengaja tuliskan perkataan Arab tu, supaya nanti kau tuan-tuan ambil kata kerja ni, ada ustaz duk bantah, ni perkataan Imam Syafi'i ni, Arab dia pun ada ni. Kan dia bising macam dulu kan, dia kata yang entas cakap tu terjemahan kata. Ni Arabnya. Pergi cek sendiri.
Okay? Berkata Imam Syafi'i, wa akrahu maqtama wa hiya al-jama'ata wa illam yakun lahum buka'un fa inna dhalika yujaddidu huzna wa yukalliful mu'nata ma'a ma madha min al-athar. Iaitu, dan aku membenci berkumpul-kumpul, ya, semasa kematian sekalipun tanpa diiringi dengan tangisan, kerana hal itu akan memperbaharui kesedihan, ya, memberatkan tanggungan keluarga si mati, serta berdasarkan hadis asar yang telah lalu, ya. Iaitu hadis kematian Ja'far bin Abi Talib kan. Kunna nara al-ijtima'a inna ahli al-mayit wa san'ati at-ta'am minan niyaha. Dia kata, kami berpandangan, kami berpendapat, al-ijtima'a, berhimpun, innal ahli al-mayit, iaitu berhimpun bersama-sama dengan keluarga si mati, wa san'ati at-ta'am, dan membuat, mengadakan makanan, mengadakan jamuan, minan niyaha, iaitu sama hukumnya seperti meratapi kematian. Apa hukum meratapi kematian? Haram. Jadi buat kunui itu, buat makanan, apa hukumnya? Niyaha. Okay. Itu hadis daripada kematian Ja'far tu. Dan Imam Nawawi pula, Imam Nawawi dalam Majmu', dia sebut, dia syarahkan lagi apa Imam Syafi'i kata. Wa amma islahu ahli mayyiti ta'aman wa jam'un nas alaihi falam yunqal fihi syai'un wa huwa bid'atun ghairu mustahabbah. Dia kata apa? Adapun apabila keluarga si mati membuatkan makanan, mengundang manusia untuk makan, maka hal itu tidak dinukil sedikit pun, bahkan termasuk bid'ah, bukan sunnah. Dan terang Imam Nawawi kata bid'ah. Walaupun Imam Nawawi ni juga sama pendapat dengan Imam Syafi'i, adanya bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Dia tak kata kuni arwah atau bid'ah hasanah, dia tak kata. Dia kata bid'ah secara syarak, bukan sunnah. Bid'ah bukan sunnah. Takkan kita nak kata bid'ah hasanah pula? Tak mungkin. Imam Nawawi sebut begini. Dan paling best sekali, muka surat sebelah tu 41 tu, dia saja ambil perkataan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan ni orang yang paling memusuhi Syekh Muhammad Abdul Wahab. Bekas mufti mazhab Syafi'i di Mekah pada zaman Syekh Muhammad Abdul Wahab. Dia kata apa tentang kunia arwah ni? Dia ni orang kuat tentang Wahabi ni. Tapi dia kata apa tentang kunia arwah ni? Dia kata apa? Na'am ma yaf'aluhu an-nasu min al-ijtima'i innal ahyil mayyiti wa sun'at ta'ami min al-bid'a al-munkara allati yusabu biha man'iha wa ila amri sabbatallahu bihi qawaid ad-din wa ayyada bihi al-islam wal muslimin. Dia kata apa? Benar apa yang dilakukan kebanyakan manusia berupa perkumpulan di sisi keluarga si mati dan membuat makanan, termasuk perkara bid'ah. Dia sini sebut yang mungkar, bid'ah mungkar lagi. Apabila pemerintah yang Allah menguatkan sendi-sendi Islam dengannya, pemerintah melarang hal ini, dia akan diberi pahala. Lagi dahsyat dia sebut. Kalau benda ni diangkat ke pemerintah, pemerintah keluarkan undang-undang melarang membuat kena arwah, dia kata kalau pemerintah tu buat macam tu, pemerintah tu dapat pahala. Syekh Ahmad Zaini Dahlan, orang kuat menentang Syekh Muhammad Abdul Wahab ni, dia sendiri pun cakap macam tu. Kemudian yang lain, muka surat 43, amalan-amalan lain yang dinyatakan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ada seorang ustaz di Malaysia, dia katanya anak murid kepada Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Dia ni seorang ustaz yang agak popular tentang perubatan Islam. Dia kata zikir-zikir yang dia belajar perubatan Islam tu dia ambil daripada Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Dia ambil yang tu je, tapi akidah yang Syekh Wahid Salam ngajar, benda sunnah yang Syekh Wahid ajar, dia tak ambil.
Kan? Dia tu yang popular itu buat kontroversi apa? Jangan bagi anak nama-nama ni. Ni nama-nama jin dia kata. Kan? Dan juga diambil daripada kitab Al-Bid'ah Al-Munkarah karangan Dr. Wabah Zuhaili dan juga Syekh Muhammad Abdul Salam dalam Sunan Mubtada'at, iaitu pertama sekali contoh-contoh bidah yang dibagi dalam kitab-kitab ni, 3 kitab ni, iaitu menyatakan Al-Quran itu makhluk. Itu pegangan ataupun akidah bidah dari segi Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata Al-Quran itu makhluk. Padahal bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, Quran itu kalamullah. Kalamullah ni zat Allah, takkan zat Allah itu makhluk. Ya. Yang kedua, memohon bantuan istighasah dan syafaat Rasulullah SAW selain daripada Allah SWT. Dia pohon dia selain daripada Allah. Maksudnya dia pohon macam syafaat tu, dia terus pohon dengan Nabi SAW. Memohon pertolongan. Pertolongan. Pada selain daripada Allah. Selain daripada Allah. Itu istighasah. Kan? Yang baru ni yang dikontroversi dalam Facebook tentang hadis Malik bin Adar. Malik Adar tu kan. Kemudian melakukan sumpah dan nazar selain daripada Allah, mencampurkan selawat dan zikir dengan nyanyian. Paling menarik, mencampurkan selawat dan zikir dengan nyanyian ini dibantah sendiri oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri bantah benda ni. Imam Syafi'i bila dia nak keluar daripada Iraq, dia tinggalkan Iraq, ada di kalangan orang zindik, dia kata melakukan takbir, memukul gendang, memainkan muzik, sambil apa? Berselawat. Takbir. Imam Syafi'i kata benda tu bid'ah. Tapi hari ini dia buat. Bahkan paling yang penting hari ni dah disebarkan satu fatwa baru tahun 2004 bulan 10 baru ni, iaitu fatwa tentang melagukan zikir dan selawat, melagukan dengan nyanyian sebagainya. Dah keluar fatwa dah baru. Dalam fatwa tu kata apa? Tidak boleh berzikir dengan menggunakan alat-alat muzik yang diharamkan. Dia cakap macam tu. Alat muzik haram dengan apa? Yang bertali, gitar, piano. Tapi yang boleh apa? Macam gendang tu, tu okey. Dia bukan satu fatwa Masya lah. Dia masih membenarkan, tapi dia kata kecuali dengan zikir-zikir yang diiringi dengan muzik yang ataupun alat muzik yang diharamkan. Tapi hari ni kita tengok artis-artis kita lah, terutama artis nasyid, jualan album apa paling tinggi sekarang ni? Jualan album zikir. Dia guna muzik apa? Adakah dia guna gendang semata? Tak. Habis semua dia guna. Tak cukup dengan gitar, piano, semua nak guna. Kalau kau dia kotok periuk dia pun dia nak guna juga. Semua dia guna. Ya. Dan dalam fatwa tu juga mengatakan tak boleh mengadakan tu di dalam tempat solat itu dalam masjid. Tak boleh. Jadi elok kita sebarkan fatwa tu. Kemudian menggerak-gerakkan badan, bahkan menari ketika zikir. Okay? Tamayul. Okay? Dia tamayul. Kalau orang Yahudi je macam ni kan, Melayu je macam ni pula. Kan? Tapi dalam lagu tu angguk-angguk, geleng-geleng sama je. Kan? Menyatakan kanak-kanak mulkhatan itu najis dan tidak benarkan berada satu saf dengan orang dewasa, kena bimbang putus saf. Ini perkara baru dalam agama ni. Tak pernah pula kata begitu. Menetapkan doa awal tahun, menetapkan hari malam Khamis dan juga hari Jumaat sebagai sunat membaca Yasin. Ditetapkan. Ini kena beza tuan-tuan. Kalau ada orang, okey, kita nak bantah orang kena fikir. Kalau orang dia kata, okey, saya baca Yasin hari Jumaat, kita jangan bantah apa-apa dulu. Kalau dia kata sunat baca Yasin hari Jumaat, itu kita bantah. Itu betul-betul confirm jawab bidah. Sebab dia menetapkan hari. Baca Yasin sebahagian daripada Quran itu sunnah. Bila-bila masa boleh baca. Kan? Dia baca Quran daripada awal tahun, daripada Fatihah, Baqarah, Ali Imran, sampailah An-Nisa, Maidah sebagainya. Sampailah hari itu tiba dia baca Quran, kebetulan time dia baca, turn dia baca Yasin tu hari Khamis, kebetulan. Khamis malam Jumaat, kebetulan. Kita nak kata dia buat bidah ke? Tak. Yang kita kata orang buat bidah ni apa? Dia menetapkan bacaan tu, mesti baca Yasin malam Jumaat.
Tu sebab kalau hari ni kalau ustaz-ustaz kita nak ngajar ke masjid surau, tak boleh ambil hari Khamis tu. Kalau kuliah maghrib ke, kan? Kuliah maghrib tak boleh buat hari Khamis. Sebab masa tu wajib baca Yasin, wajib betul tu. Kalau tak, kenapa kau halang ustaz bagi kuliah? Kan? Nampak sangat je menetapkan. Kalau tak menetapkan, pergi lagi lain pun. Okay? Menetapkan bacaan doa awal tahun dan akhir tahun seperti awal bulan Muharram. Padahal dalam hadis, sebenarnya ni baca doa-doa ni setiap munculnya anak bulan. Tiap-tiap bulan tu baca doa. Tu je. Bila nampak anak bulan baca doa, tu je. Tu dalam hadis. Dalam Islam Muslim saya ada benda tu. Doa tu ada. Dalam Islam Muslim ada doa ni. Kemudian baca doa ikal istighfar Rajab terkandung dalam Majmu' Syarif. Membaca tahlil arwah, doa selamat. Hari ni paling banyak direka cipta ialah ataupun dimodify, iaitu mengadakan tahlil arwah dan doa selamat. Dia banyak sempena itu. Satu, sempena malam Jumaat dah confirm dah. Yang kedua, sempena menyambut awal Ramadan. Tengoklah nanti awal Ramadan ni. Bila Syaban ni penuh dengan kunuri-kunuri nak menyambut Ramadan. Tak apa kalau kita gembira nak menyambut Ramadan tu, kita panggil orang belanja makan, tak apa, tak ada masalah. Tapi bila dimasukkan dengan tahlil arwah, doa selamat, buat apa? Kan zikir tertentu mengkhususkan. Yang tu je kita kata yang Malaysia TV sebut dulu, itu bid'ah idhafiyah. Nampak macam sunnah, tapi sebenarnya bid'ah. Itu bid'ah idhafiyah. Atau Ramadan kemudian buat tahlil arwah. Tahlil arwah, bayangkan tahlil arwah. Tuan-tuan kena bayang tu. Tahlil arwah untuk anak nak peksa. Masuk akal tak tuan? Tak masuk akal. Apa kena-menanya? Budak nak ambil peksa tapi buat tahlil arwah. Kan? Betul tak? Kalau kita pergi hari ni, kita sebagai orang, contoh kita ni hafal lah. Dulu kita apa kan, kita hafal tahlil arwah. Mesti dia kata, kau tolong bawa sikit. Tahlil pendek sikit kata. Tahlil tu dulu untuk orang mati. Tapi hari ni bukan untuk mati ke tak? Dia meluas. Anak nak biasa, kemudian kesyukuran naik pangkat pun dia buat majlis tahlil arwah. Kau nak suruh aku mati ke? Kau naik pangkat buatlah kunuri sikit, kunuri arwah sikit. Kunuri arwah kata. Kau nak suruh aku mati ke? Kau mentang-mentang aku dah naik pangkat, kau suruh aku mati. Kemudian anak berjaya dalam perbesaran pun buat kunuri arwah. Kemudian ulang tahun kebangkit perkahwinan. Ulang tahun perkahwinan pun buat kunuri arwah. Ya? Menunaikan haji, nak pergi buat haji pun buat kunuri arwah, seolah suruh mati kan tuan. Dah buat kunuri arwah siap lah. Kan? Kemudian sempena umrah, dan kita kena tahu bahawa menjemput orang untuk makan, antara Islam yang baik Nabi kata ialah tut'imut ta'am, memberi orang makan, wa taqra'us salam, dan menyebarkan salam, ila man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kau kenal dan orang yang kau tak kenal. Memberi makan ni sunnah Nabi. Tapi bila dibuat kaifiat-kaifiat tertentu, itu jadi problem. Ya. Kita sebarkan sunnah ni, kita rajin-rajin belanja orang makan. Tak semestinya kita ajak ramai-ramai ke orang rumah kita, tak semestinya. Kita jumpa kawan kita lama tak jumpa seorang je pun, kita bawa je kedai makan kan, kita belanja je makan, pun dah memenuhi sunnah. Belanja orang makan, jamu orang makan. Tak semestinya mesti ada doa khas, ada doa khas je, ada tahlil khas, tak semestinya. Yang seterusnya, menetapkan surah-surah tertentu bagi ibu hamil. Ini selalu. Nak anak perempuan, baca surah Maryam. Nak anak lelaki cerdik, baca surah Luqman. Kan? Dia suka menetapkan. Ataupun nak anak lelaki handsome, baca surah Yusuf. Kan? Bayangkan tuan-tuan, kalau orang tu dia jahil agama, dia dengar benda ni daripada ustaz, dia percaya sungguh-sungguh lah, dia baca surah Yusuf tuan-tuan. Dia baca surah Yusuf, dia nak anak dia yang handsome. Ni saya bagi keadaan ya. Dalam keadaan dia tu yang perempuan ni, perempuan Melayu, dia kahwin dengan lelaki mamak. Keluar anak agak macam mana? Dia nak anak tu handsome, putih. Dapat tak? Bila tak dapat tu, dia akan salahkan surah Yusuf dia. Bayangkan dia punya kesannya, bahayanya kat masyarakat.
bahaya kat masyarakat. Macam iklan Fair and Lovely lah, pemutih tu kan. Jangan kau tak payah ambil model yang sedia putih lah. Kau pergi ambil orang Afrika Selatan lah. Pakai Fair and Lovely. Kalau putih itu betul-betul berjaya. Itu semua kelentong semua. Main komputer kan, semua kelentong. Memang tak ada surah yang khusus untuk ibu-ibu. Bahkan kalau saya baru ni beberapa bulan lepas saya dipanggil kuliah zuhur di Suruhanjaya Komunikasi SKMM. Khas tajuk ni. Tajuk tentang akikah. Tentang apa ni? Bagaimana menyambut kelahiran menurut sunnah kan. Kita sebut satu benda dekat orang perempuan ni. Kita kata, wahai orang perempuan, wahai ibu-ibu, bacalah Al-Quran seluruhnya. Khatamkan Quran masa kita hamil tu. Itu lagi besar pahalanya. Kan? Khatam Quran daripada kita memilih-milih surah-surah tertentu. Dan kesan yang seterusnya kita boleh dapat bila kita milih-milih surah tertentu ni, surah Yusuf, surah Maryam, surah Yasin. Habis orang Melayu nanti sepanjang hidupnya dia akan jumpa 3 surah ni je. Padahal dalam Al-Quran ada berapa surah? 114 surah. Dia meninggalkan surah-surah yang lain. Bahaya benda ni. Kemudian berselawat sebelum memulakan azan, selawat sebelum azan. Ya. Banyak kan? Baca pula dekat mic tu. Kemudian satu lagi saya tak tambah sini, saya baru baca, iaitu tentang Murakki. Iaitu apa Murakki tu? Bila hari Jumaat, Bilal dia bangun, dia kata apa? Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu nama Murakki. Murakki tu dalam mazhab Syafi'i pun tak ada benda. Ambil mana tu? Ambil mana tu? Siapa yang buat tu? Lepas tu dia baca pula hadis tu kan, bang siapa yang berkata-kata pada Jumaat sekian-sekian tu. Hadis tu sahih, tapi cara kau buat tu tak sahih. Cara kau buat tak sahih. Tak ada benda tu. Nabi pada masa zaman Nabi SAW, azan sekali. Lepas azan tu bila? Azan tu bila Nabi dah naik kat mimbar dah. Bilal azan kat bawah. Lepas Bilal azan, terus Nabi khutbah. Terus Nabi khutbah. Ada 2 benda tak ada dalam tu, iaitu Murakki tak ada. Yang kedua apa? Solat sunnah qabliyah Jumaat. Mana ada? Tak ada. Tapi hari ni kalau kita pergi Jumaat, kalau kita duduk saja lepas Bilal tu azan, kita buat bodoh kan, duduk. Orang pun tengok, Allahu Akbar. Kau ni belajar Sahih Bukhari makin lama makin teruk tengok. Dia kata kita belajar hadis ni makin lama makin teruk. Kan? Sampai macam tu sekali. Orang belajar agama ni makin banyak amalan dia kata. Ini dia tengok kau ni belajar agama makin tinggal amalan ni. Dia cakap kat kita tu. Orang lain semua diri, kita tak diri, betul tak? Kita duduk je. Kemudian membaca ta'awuz surah An-Nas sebelum memulakan solat. Ni biasa. Sebelum solat dia kan macam-macam dia baca. Istighfar lah, surah An-Nas lah. Lepas tu lepas itu kan usolli lagi. Macam-macam. Auzubillah macam-macam. Padahal auzubillah ta'awuz tu baca masa bila? Lepas baca doa iftitah sebelum mula Fatihah. Itu sunnah baca ta'awuz. Bukan masa tu. Dan dalam mazhab Syafi'i dan juga itu jadi sunnah Nabi, iaitu takbir intiqalat. Jangan ramai orang tak buat. Iaitu takbir perpindahan. Bila Nabi bangun, sami Allahu liman hamidah, dia angkat tangan kan. Bila bangun daripada rakaat yang ganjil, rakaat yang ketiga, lepas Nabi duduk tahiyat, bangkit untuk rakaat ketiga, angkat tangan. Itu sunnah Nabi. Mesti buat tu. Kita orang sunnah kita buat tu. Angkat takbir. Itu namanya takbir intiqalat. Takbir yang pertama tu takbiratul ihram, tu lain. Tu mesti suara kena dengar kat telinga tu. Dalam Syafi'i pun kata itu rukun qauli. Rukun yang mesti orang kata dengan qaul. Suara mesti dengar. Tak boleh kita Allah Akbar dalam hati, Allah Akbar, tak boleh. Takbiratul ihram. Kemudian lafaz, menguatkan lafaz niat, tapi memperlahankan lafaz takbir. Ramai orang kita buat tu, memanjangkan takbiratul ihram sehingga 12 harakat. Ni ada ni dalam buku-buku Melayu lama. Ada rukun-rukun pula takbiratul ihram tu.
Rukun pertama, rukun tu dia orang Melayu ni, dia angkat takbir tu lama. Allah, dia ingat rukun pertama, rukun kedua, rukun ketiga, rukun. Tak selesai bar. Tu bar. Lama je angkat. Kemudian membaca alaihissalam selepas membaca surah A'la. Okay? Habis surah A'la tu, sabih isma rabbikal a'la tu kan, ujung ayat ujung sekali tu, baca alaihissalam. Saya pernah dengar tu. Okey, membaca doa ketika bagi salam. Ini biasa. Orang baca doa tu sebelum bagi salam. Ini baca ketika bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'alukal jannah. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa a'udzubika min sakhati wan nar. Dibaca. Tahu dengar? Oi, biasa tu. Biasa. Orang macam tu kita kena cakap dengan dia, jangan baca masa tu, baca sebelum bagi salam kita. Tu sunnah. Itu hadis Bukhari tu. Ya. Bahkan dalam sujud banyakkan doa. Faksiru doa fi sujud. Nabi kata, banyakkan doa semasa sujud. Hadis sahih juga, Bukhari juga tu. Banyakkan doa. Kemudian ni membalik-balikkan tangan semasa bagi salam, itu Syiahnya. Syiah dia tamat solat dia tak bagi salam. Dia macam ni lah. Dia balikkan tangan. Kemudian mereka reka solat sunat yang tidak ada asal dalam agama. Okey? Buat solat sunat hadiah, solat sunat hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat sampai dah ada. Dia solat sunat. Solat sunat awabin antara maghrib dan isyak tu 20 rakaat. Itu bid'ah. Tak ada dalam agama. Sebab awabin kat dalam hadis ialah awabin tu solat duha. Bukan solat maghrib tu, lepas maghrib sebelum isyak tu, bukan. Awabin dalam hadis ialah solat duha. Nabi kata innal awabina inda ramadatil fisal. Sesungguhnya awabin tu ketika anak unta rasa kepanasan matahari tu. Dia rasa panas matahari tu. Takkanlah matahari tu waktu malam. Dan tu siang, itu solat duha. Jadi awabin tu solat duha. Bukan solat yang kita faham Melayu ini, lepas maghrib sebelum isyak tu 20 rakaat. Dah ada 20 rakaat tu. Saya rasa tak ramai yang buat ni. Okay. Solat sunat hadiah, solat nikah. Lepas akan nikah ada solat sunat, tak ada. Mana ada? Solat sunat untuk nikah tu, bukan nikah sebenarnya. Yang ada pun pada malam pertama tu, sebelum suami isteri ni bersama dengan suami isteri tu bersama, dia solat sunat rakaat tu. Itu ada. Bukan masa tu. Tu sebab kadang bila saya cakap dengan orang muda, macam ada tua sangat kan. Cakap dengan orang bila nak kahwin, kata jangan buat tu. Macam adik saya kahwin tu. Dia kata kau jangan buat ni, solat nikah tak ada hadis kata. Habis tu nak buat apa nanti kau orang tengok. Macam ni ya. Kau kahwin kau waktu apa ni kat dalam masjid. Kau buat solat sunat satu masjid. Satu masjid. Kalau kau semayang kau kahwin tu lepas Zuhur, tak apa, cantik juga tu. Lepas Zuhur kan, lepas semayang Zuhur kau kahwin, kau buat semayang sunat rawatib lepas Zuhur. Tak ada masalah. Okay? Yang penting solat sunat nikah tak ada. Tak ada majlis. Tak apa? Oh. Yang kau kuat tu rakaman ni. Okay. Solat sunat syukur. Ni ada juga solat sunat syukur. Yang ada sujud syukur. Bukan solat sunat syukur. Hari ni itu lepas SPM dia sujud ramai kan. Sujud ramai berjemaah pula tu. Ada orang suruh apa? Kan? Mana disyariatkan sujud syukur berjemaah tak? Sujud syukur ni sujud saja. Bila kita dapat nikmat daripada Allah, kita dapat nikmat, kita gembira dengan nikmat Allah tu, kita terus sujud syukur. Tak payah wudu. Tak payah apa ni? Syarat yang melayakkan untuk solat yang lain tak payah. Dia lain. Sujud terus. Nak baca apa ustaz? Baca subhana rabbil a'la. Seperti mana kau baca dalam sujud. Macam ni. Sujud syukur. Tak ada salam sujud syukur. Tak payah salam. Kau salam orang tu cerita lain. Assalamualaikum tu tak ada. Tapi ayat ni bagus dia ajar tu. Kalau dia buat berjemaah tu dengan tujuan nak ajar budak-budak macam mana sujud syukur, tak ada masalah. Macam saya kat sekolah kan, mengajar budak solat duha, memang saya akan buat berjemaah. Budak tu jah 1, jah 2, jah 3, takkan saya nak suruh kau buat sendiri. Betul apa? Kan?
saja satu, mana je tahu 2 rakaat semua. Tak tahu. Jadi kita jemaahkannya untuk mengajar. Untuk mengajar. Tu cerita lain. Tapi kalau kau buat satu ketetapan, okey, kita buat solat duha berjemaah. Tak boleh. Tak ada dalam hadis. Sujud syukur berjemaah, tak boleh begitu. Yang tu perkataan Imam Malik ke tu, dia kata apa? Asluha bid'ah wa asluha sunnah. Wa far'uha bid'ah, dia kata. Dia kata benda-benda macam ni asal dia sunnah. Akan tapi dia punya furu' itu jadi bid'ah. Cara itu wa kaifiyatuha bid'ah, dia kata. Betul. Asluha sunnah wa kaifiyatuha bid'ah, dia kata. Asalnya benda tu sunnah, tapi kaifiat tu menjadikan benda tu bid'ah. Solat duha sunnah, tapi bila kau tukar kaifiat, kau buat dia berjemaah, jadilah solat duha tadi bid'ah. Nabi tak pernah buat. Itu perkataan Imam Malik, dan juga itu juga ada dalam kitab ataupun perkataan Ibn Hajar Al-Haythami, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dua perkataan yang sama. Kemudian berselawat dengan kuat dan berjemaah antara solat tarawih. Mengagungkan satu benda, mengharapkan berkat daripadanya. Mengagungkan satu benda dengan mengharapkan berkat daripadanya. Mengagungkan benda. Baru ni saya tengok satu video, saya rasa daripada video tak jelas sangat, saya tak pasti daripada India tapi dia betul ada syekh lah, syekh sufi lah kata tu. Syekh tu duduk, dia berzikir, kemudian ada orang kanan je sebelah itu bukakan kasut je. Kasutnya punya buruk, macam orang kata dulu budak sekolah je pakai kasut apa, kasut penguin tu. Ingat tak? Kasut penguin. Orang dulu biasa kasut penguin. Biasa orang kasut penguin. Kan? Yang putih, yang leper tu. Kan? Macam tu lah kasut syekh tu. Kasut tu dia buat apa tuan-tuan? Dia cium beratus ni. Pakai jubah ni, jubah putih, beratus seorang-seorang pergi cium kasut syekh tu. Lepas cium tu, ada pula antara pengikut-pengikut yang lagi tangsub, dia bawa lagi kasut syekh yang tadi. Dia pergi satu bilik, 2-3 orang, dia buka jubah je, tak pakai baju lah, buka jubah. Dia ambil kasut tadi, dia sapu dekat badan je. Berkat. Berkat kepala otak hang dia. Berkat apa itu? Dia ambil berkat dari syekh. Itu belum orang Syiah ni sampaikan najis para imam tu pun suci kata. Najis para imam tu suci bagi orang Syiah, najis. Para imam tak ada. Hari ni ulama-ulama je yang bergelak ayatullah tu. Dia ambil najis-najis tai-tai ayatullah tu, dia buat basuh kereta je. Dia buat sapu. Ya, sampai begitu sekali, taksub. Jadi naudzubillah min zalik, kita perangai begini. Tapi kan saya balikkan, saya harap kipas saya di dalam tu. Kipas saya tak hilang lah. Jadi saya rasa setakat itu untuk malam ni. Ngantuk. Setakat itu saja untuk pada malam ni. Tanya masa makan kot. Kita tanya sekarang lah. Masa makan kita tanya insya-Allah. Jadi saya mohon maaf sekian terkasar bahasa dan ada perkataan saya yang mengguris hati tuan-tuan dan puan sekalian. Sama-sama kita akhiri dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.